Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin ataupun para pendengar, penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian yang mengikuti live kita pada tengah hari ini dalam siri bacaan kita terhadap kitab Talbis Iblis. Talbis Iblis, yang mana pada pertemuan yang lalu kita dah sebut tentang satu bab berkaitan dengan tipu daya iblis terhadap ahli ibadah, dan kita perincikan dalam soal talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara taharah. Jadi iblis ni dia boleh menipu hatta orang-orang yang beribadat. Orang buat rajin semayang pun iblis boleh tipu lagi. Dia tipu macam mana? Tipu daya iblis ni kita faham mudah aja, dia tipu kita untuk terpesong dari jalan yang benar. Dan kadang-kadang orang yang ditipu oleh iblis tu dia tak sedar dia kena tipu. Kerana iblis ni sangat halus tipu daya dia. Dia boleh tipu orang dalam perkara ibadat sedang orang tu sangka dia sedang berbuat ibadat. Jadi kita dah sebut sebelum daripada ni talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara taharah. Sehingga ada orang ambil air sembahyang, basuh banyak kali, dia rasa basuh banyak kali itulah yang menyebabkan air wuduk dia makin sempurna. Dia berbasuh pakaian dia berkali-kali, dia berwuduk berkali-kali. Ada yang sampai orang habis sembahyang tu dia tak habis lagi ambil wuduk, sebabkan terlalu was-wasnya dia dalam perkara wuduk. Dia lupa bahawa iblis telah tipu dia. Okey. Ada yang sampai bila takbir atau imam takbir dia tak selesai lagi ambil wuduk. Pasal apa? Dia ditimpa penyakit was-was. Dia dah ambil wuduk pun dia rasa macam tak basuh lagi muka. Padahal syaitan tipu dia. Akhirnya dia terlepas jalan kebaikan yang ada dalam sunnah. Nabi suruh kita solat di awal waktu. Nabi suruh kita solat takbir bersama imam. Nabi suruh kalau boleh duduk saf yang pertama. Jadi dengan sifat was-was dia dalam wuduk tu, akhirnya dia terlepas semua perkara yang dianjurkan itu. Baik, maka kita berhenti pada bab ni dalam masalah niat juga. Taharah kadang-kadang sampai peringkat lupa nak niat. Dalam bab niat tu sampai peringkat nak kena lafaz dengan niat tersebut. Baik. Jadi kita nak sambung dalam bab lafaz niat ni juga. Ada orang yang diganggu oleh iblis waktu nak salat dengan masalah niat. Wuduk pun diganggu dengan masalah niat. Sampai peringkat mereka membatalkan ibadat mereka kerana sangkaan mereka niat tidak hadir. Okey. Jadi Ibnul Jauzi berkata, kita berhenti sini, kita ambil balik ayat ni. Ibnul Jauzi berkata di hujung muka surat 143 ni, ketahuilah sebab hadirnya was-was ihwal niat salat adalah faktor kerosakan akal dan kejahilan terhadap syariat. Kenapa orang boleh ada masalah was-was? Tahu was-was ni macam mana? Was-was ni macam mana? Orang takbir, Allah Akbar. Tak jadi lagi. Allah. Ada main macam tu. Pernah tengok tak? Pernah tengok? Maknanya was-was. Sebab was-was ni Ibnul Jauzi kata faktornya kerosakan akal dan kejahilan terhadap syariat. Okey.
terhadap syariat. Dia kata di sini nota kaki, banyak orang awam, bahkan termasuk mereka yang menyandang gelar akademis, yang saya lihat berdiam diri beberapa saat sebelum dilakukan takbiratul ihram. Dia bersungguh-sungguh dalam upaya menghadirkan niat. Lalu dia mengucapkan kalimat yang tidak jelas dan seterusnya. Padahal semua itu sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Jauzi, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan sebagaimana telah maklum bahawa orang yang didatangi seorang ulama lalu dia berdiri menyambutnya, lantas berucap, aku berniat berdiri untuk menghormati kedatangan ulama ini kerana ilmunya seraya menghadapkan wajahku kepadanya, maka orang ini akan dianggap akalnya bermasalah. Kalau kita nak menghadap orang, ulama datang, tiba-tiba kita kata, oh, menteri datang, wajah datang, imam datang. Saja aku berdiri menghadapkan wajahku kepada imam untuk menghormatinya. Kita tak kata lagu tu. Kita just berdiri, niat tu ada di dalam hati. Kalau kita sebut di mulut gitu depan orang yang datang tu, nescaya kita dianggap bermasalah. Sebab sejak dia melihat ulama tersebut, apa yang dia katakan itu telah ada di dalam benaknya dan terbukti dari tindakannya berdiri tadi. Maka ini analogi. Macam mana kita dengan niat? Waktu kita berdiri solat tu, kita dah ambil sembahyang, kata ada 3 sejadah, kita sebenarnya sudah ada niat dalam diri kita. Tak perlu kita lafazkan lagi. Sebab itu boleh mendatangkan waswas syaitan. Kita buka pintu untuk iblis goda. Dengan sebab niat ni, akhirnya terganggu ibadat dia. Okey? Tatkala seorang berdiri untuk melaksanakan salat, maka di saat yang sama berdiri itu melambangkan bahawa dia hendak melaksanakan kewajipan salat, dan itu tidak memerlukan waktu yang lama. Yang lama justru waktu untuk merangkai kalimat niat, padahal mengucapkan kalimat ini tidak wajib. Jadi lama sekejap. Salli fardhu dhuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Patut nak suruh masuk pula. Allah. Sambil Allah tu, kepala duduk fikir niat dia. Sahaja aku solat Allahu 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Beratnya kita dalam masalah ni, niat. Padahal, waktu dia berdiri tu, melambangkan dia nak solat. Yang lama tu sebenarnya dia duduk benda dia mewajibkan diri dia dengan sesuatu yang tak wajib. Maka was-was adalah kejahilan murni. Oh, kejahilan murni ni maknanya benar-benar jahil. Orang yang was-was ni sebenarnya orang benar-benar jahil. Orang yang terkena penyakit was-was akan membebani diri untuk menghadirkan niat di dalam hatinya bahawa dia melaksanakan solat fardu zuhur tepat pada waktunya. Itu dilakukan dalam keadaan dan menggunakan lafaz terperinci yang khusus. Ini mustahil dilakukan setiap saat. Seandainya seseorang tetap memaksakan diri untuk melakukan itu, yakni berkata, aku berdiri untuk menghormati kedatangan ulama ini kerana ilmunya seraya menghadapkan wajahku kepadanya. Dia kata ketika berdiri untuk menyambut seorang ulama, nescaya dia merasa kesulitan. Jadi kalau dia nak kata gitu waktu dia nak bangun, cuba yang kita kena kata macam ni kepada ulama yang datang depan kita. Kita kena kata sejak daripada kita bangun sampai kita tegak. So macam mana keadaan kita? Sebab orang kita ni takbir ni, waktu kita angkat sampai sebelum ni, kena habis takbir. Jadi kita, bar kalimah Allah, kita start, bar tu habis, kita kena masuk. Semua perkataan panjang tu nak kompres dalam 2 kalimah tu. Allahu Akbar. Dalam 2 kalimah ni kita kena masuk, sahaja aku salat fardu zuhur 4 rakaat ikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Ada 13 kalimah nak kena masuk dalam 2 kalimah. Yang tu jadi Allahu
Akbar. Nak masuk 13 kalimah dalam 2 patah perkataan. Yang inilah sebenarnya yang kita kata membebankan diri. Membebankan diri. Cuba bayang kalau orang tu nak kena kata sahaja aku berdiri kerana menghormati ulama ni dengan wajahkan wajahku kerananya, dia kena kata sejak dia mula bangun sampai sebelum dia tegak. Tuan-tuan rasa masa ulama tu datang dia boleh berdiri cuk terus ke ataupun sela sampai tegak. Habis dah. Okey, pasal apa? Tak ada saya niat nak bangun untuk menghormati ulama. Jadi kalau begitulah, itu adalah sesuatu yang membebankan. Nescaya dia akan rasa sulit. Siapa saja yang menyedari kemustahilan ini, maka bererti dia telah mengakui hakikat niat. Di samping itu, menurut syariat Islam, niat ini boleh dihadirkan sejenak sebelum melakukan takbir, selama dia tidak membatalkan upaya batinnya itu. Okey. Jadi faham, masalah niat ni sebenarnya mudah je. Kalau kita belajar di sekolah, payah kadang-kadang. Betul tak? Ustaz dengan ustazah ajar macam mana kita dekat sekolah? Usalli fardha zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat ikut imam tunai kerana Allah Ta'ala. Kan? Kita kena cakap Allah. Lamanya nak mari tak mari lagi. Tak mau tak mari. Kan? Sebenarnya niat ni mudah je dalam hati. Kita bangun kita, aku niat solat ni, nak solat zuhur 4 rakaat Allah Ta'ala ni. Maknanya dalam hati kita dah fikir gitu, Allahu Akbar. Itu dah selesai dah sebenarnya. Okey. Melainkan ia membezakan kita tiba-tiba mau angkat tangan sebab apa? Saja angkat tangan ni belakang kita ada polis, dia angkat tangan. Angkat tangan. Tu angkat tangan sebab polis lah, kan? Ni kita tak tekat semayang, kita pun Allah ada wuduk pakai baju semayang, pakai kopiah, angkat tangan gini. Orang kata, nak buat apa tu? Nak semayang lah. Kan niat tu dah ada dalam hati kita. Lalu untuk apa seorang menyusahkan diri dengan menggandeng niat dengan takbir? Padahal jika dia sudah melakukan niat sebelum takbir dan tidak membatalkannya, maka dengan sendirinya ia bergandengan dengan takbir. Jadi kenapa kita nak menyusahkan diri? Padahal belum tu memang dah ada dalam hati kita. Diriwayatkan dari Mis'ar, dia menuturkan, Ma'an bin Abdurrahman menunjukkan sebuah kitab kepadaku dan dia bersumpah dengan nama Allah bahawasanya kitab tersebut merupakan tulisan ayahnya. Dalam kitab tersebut tertulis rangkaian kalimat ini yang terangkum dalam pernyataan indah berikut. Abdullah menyatakan, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali dia. Aku tidak pernah melihat orang yang sikapnya amat keras kepada orang yang berlebihan melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun tidak pernah melihat orang sesudah beliau yang sangat mengkhawatirkan mereka melebihi Abu Bakar, dan sungguh aku meyakini bahawa Umar juga sudah menjadi penduduk bumi yang memiliki kekhawatiran yang amat besar terhadap mereka. Jadi kita bimbang kalau orang ni melebihi, melampau dalam bab soal sunnah. Saya pernah sebut di awal pertemuan kita ni, sunnah ni kita kena tepat. Tepat sepertilah kita ni penembak tepat atau pemanah tepat. Sama ada kita panah ni yang menjadikan kita tak kena sasaran, ada 2 cara. Pertama, kita terlebih tarik tali busur sehingga kita angkat lebih, kita panah, anak panah tu tak kena dan terlepas sasaran. Atau yang kedua, kita tarik busur kita tu, tarik sikit je, kemudian kita lepas anak panah, tak lepas, tak kena pun, tak sampai kepada target. Jadi 2 keadaan. Satu pertama ni kita ambil panah, terlepas. Yang kedua, pendek, tak kena. Jadi dua-dua ni tidak kena sasaran. Sasaran kita sebenarnya sunnah Nabi. Kita nak tepat sunnah Nabi.
Jadi syaitan ni boleh tipu kita dengan kemelampauan dalam ibadat sampai tak kena petunjuk sunnah, atau juga dia menyebabkan kita malas dalam ibadat pun tak kena sasaran dia. Jadi soal hak malas ni orang tahu belaka tak sampai. Yang menjadi masalah kadang-kadang orang yang berlebihan dalam ibadat. Dia tak sedar, dia tak kena sunnah Nabi, dia tak ikut sunnah Nabi, tapi dia sangka dia telah melampaui perkara ni, jadi dia kata lebih tu tak apa. Yang tu talbis. Kita sambung lagi. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam perkara salat. Di antara yang terkena penyakit was-was, ada yang usai berniat dengan benar dan bertakbir, dia tidak lagi khusyuk pada gerakan salat setelahnya, sehingga seakan yang dimaksud dari salat hanyalah takbir. Talbis iblis ini tersingkap dengan pemahaman bahawa seruan takbir dimaksudkan untuk masuk dalam salat. Jika demikian analoginya, bagaimana mungkin ibadah yang diidentitikan sebagai sebuah rumah itu ditelantarkan hanya kerana seseorang sibuk menjaga pintunya? Jadi ada orang bab takbir sangat detail. Lepas masuk je solat dengan takbir, dia pun dah tak jaga solat dia. Andai kata dia benar-benar menjaga solat dia, kalau takbir pun lagu tu, nescaya dalam bab bacaan Fatihah dan seterusnya lagilah patut dia jaga. Dia Allah apa ni, tapi bila akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, boleh pula dia baca laju situ. Boleh pula Allahu akbar, rokok dia macam cepat laju macam apa. Masa takbir tadi jangan kira lah nak masuk tu. Jadi ini maknanya dia hanya menjaga pintu, tak jaga rumah. Di antara mereka ada yang baru sah niat dan takbiratul ihramnya saat waktu yang tersisa di rakaat yang diikutinya tinggal sedikit, yang kita dah sebut dah. Bahkan bukannya dia langsung membaca Al-Fatihah, tetapi malah sibuk membaca doa iftitah dan isti'adzah, sehingga imam terlanjur rukuk sebelum dia sempat membaca surah penting tersebut. Ini salah satu juga talbis. Kita masuk lewat, tuan-tuan. Kita masuk, kita tak sempat takbir bersama imam. Kita masuk tu, imam dah habis dah baca Fatihah. Imam dah baca surah dah. Kita pun Allahu Akbar. Masa tu, yang kita kena baca adalah baca Fatihah secara terus. Kerana Fatihah tu rukun. Kan? Fatihah tu rukun. Kita kalau sempat baca Fatihah, tapi kita tak baca Fatihah, solat kita tak dikira tidak sah. Tapi iblis kata baca Fatihah, baca iftitah dulu. Dia dah lewat masa yang ada ngam-ngam tu. Kalau dia Allahu Akbar masuk baca Al-Fatihah tak sempat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tu imam pun Allahu Akbar rukuk. Dia pun Allahu Akbar rukuk dengan imam kerana dia tak sempat baca. Okey, dia dikira masbuk. Bolehlah dia ikut imam dan solat itu dikira sah. Tapi sekarang ni, qadar yang dia Allahu Akbar, antara takbir dengan rukuk, qadar tu sempat untuk dia baca Fatihah. Tapi masalahnya, dia pergi baca iftitah dulu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya. Dia baca hak dia tu lah. Nah. Tengah-tengah baca tu, tak imam rukuk. Padahal, waktu tu, dahulu dia guna untuk baca Fatihah cukup. Apa hukum solat dia jadi? Sebenarnya dia dengan sengaja kita kata dia tak baca Fatihah. Sedangkan baca Fatihah tu rukun. Okay. Kalau dalam solat kuat tak apalah, kita ambil dia pun ada pandangan yang mengatakan qiraatul imam qiraatul lil ma'mum. Maknanya imam dah baca Fatihah tu adalah bacaan untuk kita. Okay. Tapi dalam bacaan kita yang sir, bacaan yang kita yang diam, maka kita kena baca Fatihah. Ini juga merupakan talbis iblis kerana membaca doa istiftah dan isti'adzah adalah sunnah, sementara membaca surah Al-Fatihah yang dia tinggalkan adalah wajib bagi makmum menurut sejumlah ulama. Maka sayugianya Al-Fatihah tidak ditinggalkan demi dua bacaan yang sunnah tadi. Ibnul Jauzi berkata, saat masih kecil aku pernah salat di belakang syekh kami Abu Bakar Ad-Dinawari, seorang ahli fiqh.
Suatu hari dia melihat aku melakukan perbuatan ini, maka dia menasihati anaknya. Sungguh para ulama fiqh berbeza pendapat tentang wajibnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Tetapi mereka sepakat bahawa doa iftitah itu hukumnya sunnah. Sibukkanlah dirimu dengan yang wajib dan tinggalkanlah yang sunnah. Ramai tak kita kadang-kadang kita Allahu Akbar, kita ni dah biasa baca iftitah dulu, maka kita pun baca iftitah dulu, kita pun lupa ingat nak baca surah Al-Fatihah. Baik, perbahasan yang seterusnya, talbis iblis agar meninggalkan amalan sunnah. Iblis melancarkan tipu dayanya kepada sebahagian mukmin sehingga mereka pun meninggalkan banyak amalan sunnah kerana keliru dalam memahami hakikatnya. Meninggalkan amalan sunnah ni dalam bab ibadat jugalah. Jadi ibadat kita ni banyak amalan-amalan sunnah. Tiba-tiba syaitan menipu kita agar meninggalkan amalan sunnah. Okey. Di antara mereka itu ada yang tidak mementingkan berada di saf yang pertama dengan dalih maksudnya adalah kedekatan hati. Ada pula yang tidak mahu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yakni bersedekap ketika salat dengan dalih, aku tidak suka menampakkan kekhusyukan yang tak aku rasakan dalam hatiku. Nampak? Jadi benda ni tanda khusyuk sebenarnya. Untuk menjadikan kita khusyuk, kita letak tangan. Dia kata aku tak suka, nanti seolah-olah menunjuk pula kita ni khusyuk. Jadi dia tak suka, dia pun letak tangan dia, lepaskan di bawah. Padahal dia telah meninggalkan satu sunnah. Kami mendapat riwayat mengenai dua perbuatan di atas dari beberapa ulama yang besar yang saleh, yang demikian itu terjadi lantaran sedikitnya ilmu. Yang kata perkataan di atas ni adalah ulama yang soleh, bukan orang biasa. Jadi disebutkan dalam kitab As-Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma lahum fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu ilaihi lastahamu." Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang didapatkan kerana memenuhi panggilan azan dan berada di saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali dengan melakukan undian, nescaya mereka akan mengundi. Besarnya fadilat duduk di saf yang pertama. Kalau tak dapat dengan cara mengundi, nescaya mereka mengundi untuk dapat duduk di saf yang pertama. Tapi iblis tipu orang ni yang tadi kita sebut, dia tak nak duduk di saf yang pertama kerana dia kata apa? Yang dekat sebenarnya duduk di hati. Saf mana-mana pun tak apa. Dia telah menyanggahi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat Muslim juga Abu Hurairah disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki itu yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sesungguhnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau bersedekap itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya bahawa Ibnu Zubair mengatakan meletakkan tangan di atas tangan itu termasuk sunnah. Okey. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud salat dengan meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kiri atas tangan kanan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, maka baginda pun mengubah posisi, Nabi pun ubah tak tangan kanan di atas tangan kiri. Ini menunjukkan bahawa benda ni adalah sunnah. Ya, sunnah. Jangan diremehkan sunnah. Benda sunnah ni banyak orang kata tak apalah, sunat je pun. Tapi sunat tu kita tak tahu dia punya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita ni kalau bab dunia kita tak tinggal walaupun RM10. Orang bagi kupon Shopee RM10 kita ambil. Tak, orang bagi kupon RM5 pun kita ambil. Orang bagi free shipping kita ambil. Tak. Tak boleh.
Benda-benda gitu pun kita tak sia-siakan. Apatah lagi dalam perkara sunnah yang fadilatnya beribu berjuta yang kita tak tahu dia punya nilai. Sangat besar keutamaannya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambungan pada bab itu. Ibnul Jauzi rahimahullah menegaskan, jangan anda mengira kami berlebihan atas pengingkaran terhadap orang yang berkata maksudnya adalah kedekatan hati dan nukilan aku tidak meletakkan tangan kanan atas tangan kiri meski yang mengatakannya seorang ulama besar, kerana syariat Islamlah yang mengingkari perkataan-perkataan tersebut, bukan kami. Jadi kalau orang kata melampau, orang tu nak kata kita ni masalah hati khusyuk tu, takkan salah. Kemudian dia kata aku bukan nak letak setakat tangan kanan di atas tangan kiri, benda tu sunnah tu tak apalah kalau orang tinggal pun. Jadi Syekh kata kita ingkar bukan sebab nak ingkar ulama tu, tak. Kita ingkar kerana syariat Islam yang mengingkarinya, bukan kita. Sebab tu kita ni dalam ibadat kita kena mengikuti petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang dalam ibadat sunnah dia tidak bertepatan dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang yang mengadu kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Orang tu kata Ibnul Mubarak berkata begini dan begitu. Imam Ahmad menanggapi dia. Dia kata ketahuilah Ibnul Mubarak tidak menerima wahyu dari langit. Ibnul Mubarak tidak menerima wahyu dari langit. Jadi dua-dua orang ni ulama besar. Imam Ahmad pun ulama besar, Ibnul Mubarak pun ulama besar. Jadi di saat Imam Ahmad ni berkata sesuatu, ada orang mengatakan kepada Imam Ahmad, Ibnul Mubarak dia kata begini dan begitu. Jadi Imam Ahmad kata Ibnul Mubarak tidak menerima wahyu dari langit. Okey, itu menunjukkan bahawa kita bukan mengingkari ulama, tetapi sebenarnya kita mempertahankan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka dari itu syariat tidak boleh ditinggalkan. Dalam riwayat yang lain terdapat seseorang yang mengatakan kepadanya Ibrahim bin Adham pernah mengatakan demikian. Kita dalam 10 minit lagi atau 15 minit lagi habis, kalau solat sekali pun tak apa. Baik. Dalam riwayat yang lain terdapat seorang yang mengatakan padanya Ibrahim bin Adham pernah mengatakan demikian. Maka Imam Ahmad menanggapinya. Dia berkata, apakah kalian datang kemari serta mengadukan hal tadi padaku sesudah kalian melewati cabang-cabang jalan? Lewatilah jalan ulama. Lewatilah jalan ulama. Okey. Jalan ulama, jalan utama. Lewatilah jalan utama. Jadi maknanya kita ada dalam agama kita jalan utama. Apa dia yang utama? Perkataan Allah dan Rasul. Itu jalan utama dalam agama. Orang ni kata begini ke, orang tu kata begitu ke, semuanya nak suruh sampai kepada jalan utama. Mana perkataan ulama ni adalah nak menyampaikan kita kepada jalan utama, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ulama ni kata macam ni pun nak suruh kita kembali kepada Quran dengan Sunnah. Ulama ni kata, jadi maknanya keutamaan kita biarlah duduk pada jalan utama. Jangan tiba-tiba bila kita ni ada sunnah depan kita, kita pun tinggalkan sunnah kerana nak mengikuti jalan yang kecil ni. Maknanya jangan sampai perkataan Imam Ahmad ni seolah-olah kalau kita ada hadis, kemudian ada perkataan ulama, atau kita ikutlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia adalah jalan utama. Ulama ni perkataan dia banyak. Ulama ni kata A, ulama ni kata B, ulama ni kata C, banyak pertikaian. Jadi cabang-cabang tu banyak. Tapi jalan utama kita semua jelas, sepakat. Jalan utama kita dalam agama Quran dengan sunnah. Maka dalam perkataan ulama tu kita cari yang mendekatkan kita kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada kita kata bila ada dua pertikaian, ni ulama juga yang kata, yang ni pun ulama juga yang kata, menimbulkan kehairanan. Tambah-tambah zaman kita lah ni ustaz pun jadi ramai kan.
Ustaz ni kata A, ustaz ni kata B. Jadi pening kita. Jadi sama kes dia dengan Imam Ahmad ni. Orang tanya Imam Ahmad, orang kata orang jual nama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni seorang ulama yang masyhur juga. Jadi orang kata Imam Ahmad jawab macam ni hadis Nabi, dia kata, tapi Ibrahim bin Adham kata yang demikian. Lalu dia kata, mu datang sini ni bukankah kamu ikut jalan datang mengadu sesudah kalian melewati cabang-cabang jalan, ambil perkataan tu, ambil perkataan ni. Kata di Imam Ahmad, lewatilah, yang ambillah jalan utama, yang ni kita kembali kepada asal dia, Quran dan juga sunnah. Mana-mana perkataan ulama yang mendekatkan kita kepada Quran dengan sunnah, yang itulah kita ambil. Kalau dia bertentangan dengan Quran dengan sunnah, yang tu kita tak payah ambil. Okey? Maka dari itu syariat tidak boleh ditinggalkan kerana perkataan seseorang yang diagungkan atau kita hormati. Sama sekali kita tak boleh tinggalkan agama, tinggalkan syariat kerana perkataan orang yang kita hormati. Sebab bagaimanapun juga syariat Islam lebih agung daripada dia. Kesalahan manusia dalam penafsiran wajar terjadi kerana mungkin ada hadis-hadis yang belum diketahuinya. Jadi kadang-kadang bukan kita nak kata dia salah atau siapa betul, tak. Tapi kadang-kadang kebarangkalian terjadinya kesalahan pada manusia tu ada berbanding dengan Quran dan hadis. Quran mustahil ada kesalahan. Zalikal kitab la raiba fi. Hadis, kalau betul hadis tu sahih, kalau dia daripada Nabi, maka mustahil dia adalah ada kesalahan. Mungkin kesalahan manusia sebab hadis belum sampai kepadanya. Jadi dia guna pendapat dia dulu, sehinggalah bila hadis sampai, baru dia sedar apa yang dia kata bertentangan dengan hadis. Di saat itu dia kena tinggalkan perkataan dia dan kena ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iblis juga menyebarkan talbis kepada sebahagian orang Muslim yang salat berkaitan dengan makharijul huruf, kaedah membaca Quran. Akibat nyata yang nampak iaitu anda melihatnya mengucap alhamdu terus menerus, maka dia telah keluar dari aturan dan tata cara salat yang sah sesuai dengan syariat. Sebab dia mengulang-ulang kata alhamdu tersebut. Jadi antara tipu daya iblis nak ganggu salat kita, dia duduk suruh kita ni betulkan makhraj. Salah, sah semayammu ni selagi tak betul makhraj. Perkataan tu baik, tapi dia datang dalam kepala kita, tak betul lagi tu, tak betul lagi tu. Jadi orang tu Allahu Akbar bila baca Al-Fatihah, alhamdulillah. Duk main macam tu je dia. Padahal dia baca tu betul dah, tapi iblis ni duk ganggu dia, menjadikan dia tak betul lagi makhraj tu. Dia nak betul setara mana pun kita tak tahu. Pasal apa? Sebab dia bukan tak betul pada makhraj. Sebenarnya dia sedang diganggu oleh iblis, sehingga rosak salat dia disebabkan duduk main rosak Fatihah tidak dibaca begitu. Kita ni satu lagi, apa yang kita mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tetap saja salat dalam keadaan yang paling kita mampu. Kalau kita masih belajar, alhamdulillahi rabbil alamin, masa tu kita orang tu baru belajar, maka solat dalam keadaan yang paling dia mampu. Dalam masa yang sama, dia belajarlah sikit-sikit memperbaiki solat dia. Takkanlah solat dia nak jadi perfect terus kan. Tapi iblis ni cara dia ganggu, dia akan datang rosakkan solat dengan kamu solat kamu tu tak betul lagi tu, baca molek dulu. Dia alhamdu. Ada sampai kadang-kadang domai at-tahiyyah. Tak payah kadang-kadang ada seorang tu, kita nak sokoh di tepi dia semayang, dia tahiyat tu, at-tahiyy. Apa pula dia duduk tahiyy ni kata. Kita nak semayang duduk tahiyy pula. At-tahiyyatul dia duduk main waswah batu. Dia tu alhamdu at-tahiyyah. Duduk main situ kak. Akhir sekali solat dia rosak, orang sebelah dia pun rosak solat disebabkan dia. Jadi ini menunjukkan bahawa talbis iblis sedang mengganggu salat. Dia nak tanya? Tak ada.
Kadang-kadang iblis melancarkan talbis serupa dalam memastikan harakat tasydid, huruf yang berganda-ganda. Dia iya, duk mak iya, duk tekan iya tu, padahal kalau orang Arab dengar kita baca, orang Arab pun tak sebut lagu tu. Maknanya melampau dia sebut. Kalau kita tengok orang Arab semayang, orang Arab hak betul lah, orang Arab hak tak betul pun ada juga. Tapi orang Arab betul baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Cukup dah. Tapi dia dah iyyaka na'budu. Tak nak lagi. Duk mak iya situ, lekat situ, tak tahu sampai bila. Jadi akhirnya diganggu solat dia oleh iblis. Terkadang juga dalam mengucapkan huruf dad, ghairil maghdu, duk main dad dia. Aku pernah menyaksikan seorang yang mengucapkan kata tersebut sampai mengeluarkan ludah lantaran terlalu keras mengajar huruf dad. Kerana nak dad ni sebut huruf keluar air liur ludah. Melampaunya. Padahal cukup baginya memastikan ketepatan dalam pengucapan huruf dad ini. Okey. Jadi kita sebut ni sebenarnya ini pada orang yang buat tu dia sangka dia sedang berbuat baik. Orang yang sedang buat tu dia kata dia sedang buat baik ni. Dia membetulkan solat dia sesempurna mungkin. Tapi sebenarnya dia sedang ditertawakan oleh syaitan. Okay? Kerana solat dia rosak lantaran perkara tersebut. Demikian pula dengan menjadikan orang berlebihan dalam mengucapkan suatu huruf, maka iblis pun mengeluarkan mereka dari batas-batas ketepatan pengucapan yang jauh dari kaedah tajwid. Bahkan dia menyibukkan mereka dari memahami makna bacaan tersebut. Duk tekan makhraj tu, pertama terpesong dari kaedah sebutan yang asal bahasa Arab. Orang Arab pun tak sebut begitu. Yang kedua, kerana terlalu tekannya masalah huruf tu, dia lupa untuk memahami makna bacaan dalam solat dia. Padahal Al-Fatihah tu adalah dialog antara dia dengan Allah. Tapi dia tak sempat nak fikir antara dia dengan Allah kerana dia sibuk duk fokus dengan huruf. Jadi ini antara talbis iblis, tipu daya iblis. Dinukilkan dalam riwayat Muslim dari riwayat Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu bahawa dia berkata, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhaka syaitanu yuqalu lahu khinzab. فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثلاثة واتفل على يسارك ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. Kalau kita rasa kita terganggu dengan iblis, kita nak buat macam mana? Kita semayang ni rasa bacaan kita tu tak boleh nak fokus. Ataupun kita rasa memang terganggu, kita terganggu solat kita. Maknanya ada syaitan yang sedang ganggu kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah ajar seorang sahabat, di mana sahabat ni dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Uthman bin Abil As ni, dia mengadu, dia kata, sesungguhnya syaitan menghalangiku dari salatku dan mengacaukan bacaanku. Sahabat Nabi mengadu pada Nabi, dia rasa aku ni terhalang dari solat dan ada gangguan pada bacaan. Mana baca macam tak berapa nak kena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah godaan syaitan yang bernama khinzab. Apabila kamu merasa godaannya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari gangguannya sebanyak 3 kali. Kena kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebut 3 kali, lalu dan meludah ke sebelah kiri. Ludah kita. Itu sunnah. Kalau kita buat dalam solat boleh ke tak? Boleh lah. Sebab apa boleh? Sebab Nabi yang ajar. Kalau tiba-tiba saja tengah-tengah semayang tu main ludah kanan, ludah kiri, tak boleh lah.
Tapi bila kita buat nak ni sunnah, kita rasa tak boleh ganggu. Solat kita ni ganggu. Jadi Nabi kata kita a'udzubillahi minasyaitanir rajim 3 kali dan ludah sebelah kiri. Isyarat. Tidak kata ludah siapa tu keluar kau orang sebelah pula kena nanya kata. Nak apa pula orang ni gaduh lepas solat tu pula. Mu ludah aku ludahmu pula lepas tu. Tak selesai cerita. Macam cerita orang baru nak belajar semayang nak. Dia baru nak belajar semayang, orang kata gilah semayang. Ikut imam tu. Hak imam buat tu mu ikut je dulu. Dia kata ikut je hak dia buat, ikutlah. Dia pergi semayang. Tiba-tiba tek imam tu gatal. Tek imam tu garu gini. Garu. Dia pun nampak daripada belakang tu siku tek imam duk keluar gini. Dia pun semayang. Tek imam siku orang sebelah dia kali, dia pun siku sebelah dia. Kat waktu pula siku dia. Lepas daripada tu habis batas semayang duk siku sama sendiri. Jadi ludah tu tidaklah ludah betul, ludah dengan isyarat. Macam tu je. Itu adalah sunnah. Pernah tengok tak orang buat macam ni? Rajin tak pernah kita tengok orang buat. Padahal ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya kalau kita solat sendiri ataupun kita solat dalam keadaan sekarang ni saf kita pun jarak. Kita pun kalau dulu bila saf ni rapat, itu antara cara mengikut sunnah kita mengelakkan gangguan syaitan. Bila saf kita terbuka renggang, maka syaitan mudah masuk celah-celah tu. Yang tu sebab tu kita berlindung dengan Allah daripada gangguan syaitan. Baik, sambungan. Talbis iblis juga berlaku kepada ahli ibadah yang jahil. Rajin ibadat tapi jahil dalam ilmu. Sehingga mereka berkeyakinan bahawa ibadat hanya berdiri dan duduk. Mereka sungguh-sungguh dalam melakukannya, namun mereka meninggalkan sebahagian kewajipan selainnya tanpa mereka sedari. Okay? Aku pernah memperhatikan jemaah salat yang segera mengucapkan salam seusai imam memberi salam, padahal mereka masih diwajibkan membaca sedikit lafaz dari bacaan tasyahudnya dan bacaan ini tidak ditanggung oleh imam. Contohnya, kita baca tasyahud, tak habis lagi. Imam bagi salam, kita pun bagi salam juga. Padahal kita kena habiskan tasyahud kita baru kita boleh bagi salam. Berapa ramai orang ni dia anggap asal ikut imam je. Kalau Fatihah tak apa, imam tanggung bacaan kita. Tapi kalau tasyahud, imam tak tanggung bacaan kita. Kita kena selesaikan tasyahud kita. Okey. Di antara mereka ada pula yang tertipu oleh talbis iblis sampai memperpanjang salat dan memperbanyak bacaan, namun mereka meninggalkan apa yang disunnahkan dalam salat dan melakukan apa yang dimakruhkan. Aku pernah menemui seorang ahli ibadat yang salat sunat pada siang hari dengan mengeraskan bacaannya. Maya sunat baca kuat siang hari. Aku berkata kepadanya, mengeraskan bacaan pada salat di siang hari itu makruh. Dia berkata, aku sedang mengusir rasa mengantuk dengan membaca lantang. Dia kata, aku sebenarnya ngantuk jadi batu aku baca kuat. Okay. Maka aku katakan, sesungguhnya yang sunnah itu tidak boleh ditinggalkan kerana kamu bergadang. Bergadang ni kamu berjaga. Jika kamu mengantuk, tidurlah. Ingat dirimu juga punya hak yang harus dipenuhi. Jadi maknanya, tengok situ. Ulama ni, dia tengok keseimbangan dalam ibadat kita ni dari sudut mana. Ada orang, dia baca kuat, solat sunat di siang hari, makna solat duha lah sebagai contoh. Semaya baca kuat waktu solat duha. Bila orang tanya kenapa, dia kata sebab aku mengantuk. Okey, mengantuk. Jadi dia baca kuat untuk hilang rasa mengantuk. Kalau kita tengok bagus tak? Baguslah. Sebab dia nak salat. Cuma dia baca kuat nak hilangkan rasa mengantuk. Tapi masih lagi salat. Tapi kalau kita kembali kepada hadis Nabi, sunnah Nabi, Nabi SAW pernah tegur sahabat yang mana salat, kalau dia mengantuk, tidurlah dulu. Tu tak ada solat malam. Solat malam Nabi kata kalau mengantuk tidur dulu. Sebab kamu tak tahu apa yang nanti keluar daripada mulut kamu.
Boleh jadi kita baca dengan bacaan yang salah atau kita doa yang salah. Jadi sunnahnya tidur dulu sekejap kalau mengantuk. Orang ni dia telah menyelisih sunnah. Dengan nama bila dia mengantuk, sifat solat yang senyap dia jadikan kuat untuk hilang rasa mengantuk dia. Bukankah dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka di saat itu pertimbangan ulama bukan pada sudut apa yang kita rasa baik, tapi sebenarnya pertimbangan dalam agama ialah apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu pada bab tipu daya iblis dalam soal salat di dalam bab ibadat. Kita akan sambung pada talbis iblis dalam memperbanyakkan salat malam. Memperbanyakkan salat malam. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Bulan depan, aku tak ingat minggu depan. Bulan depan pada minggu yang kedua. Minggu. Ada soalan okey. Kalau kita baca mulut kalimah wajib dalam solat tapi dalam hati kita menerjemahkan maksudnya maksud kalimah wajib itu adakah kira was-was? Kita baca dengan mulut bahasa Arab, kita terjemuh dalam hati maksud dia. Oh, dahsyat tuan-tuan, hebat orang ni. Terjemuh tu macam perihal niat ke ataupun kita faham ayat tu. Kalau kita terjemuh dengan alhamdulillahirabbil alamin, dalam kita susun segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, maka sesungguhnya perkara itu mengganggu solat kita. Tapi kalau sebenarnya maksud soalan dia faham ayat tu dalam bahasa Arab, Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, makna dia faham bacaan dia, ayat tu baguslah. Cuma jangan, sebaiknya kita kata yang betulnya ialah dia memahami ayat dengan bahasa Arab tu sendiri. Sebab kalau dia nak fikir dua benda, manusia ni tak boleh buat dua kerja dalam satu masa. Mulut nak baca, hati nak terjemuh. Tak. Yang dia kena buat ialah dia memahami maksud bacaan dia dalam bahasa tu. Jangan duk dalam hati segala puji duk baca juga. Mulut baca Fatihah, hati duk baca terjemah. Itu tak boleh. Yang dia boleh sepatutnya ialah dia memahami bacaan alhamdulillah. Dia rasa alhamdu tu maksud dia pujian alhamdulillahirabbil alamin. Makna dia memahami dari sudut teks bahasa tu. Itu tak apa. Itu lebih baguslah. Dia mentadaburi maknanya, memahami maknanya. Tapi kalau dia susun perkataan yang menyebabkan dia kena buat dua kerja dalam satu masa, manusia tak boleh buat lagu tu. Sebesar mana RAM otak dia pun, dia tak akan mampu buat macam tu. Okay? Dan dia tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi soalan? Ada. Wallahu taala alam. Kita berhenti dulu. Insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.